Salam sejahtera. Pembelajaran hari ini ialah bab 7 sukatan syarakan data terkumpul. Bahagian 7.1.1 membina histogram dan poligon kegerapan bagi suatu set data terkumpul. Jadi sebelum kita membina histogram dan juga poligon kegerapan bagi suatu set data terkumpul, anda perlu mengetahui maksud had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas bagi suatu set data. Sekarang kita perhatikan apa yang dimaksudkan dengan saiz selang kelas. Saiz selang kelas bermaksud beza antara nilai terbesar dan terkecil bagi suatu set data. Lepas tu bahagi dengan bilangan kelas yang kita nak bina. Seterusnya, untuk had bawah pula merupakan nilai terkecil dan had atas ialah nilai terbesar dalam setiap selang kelas. Untuk titik tengah pula maksudnya kita ambil nilai titik tengah iaitu had bawah tambah dengan had atas, lepas tu bahagi 2. Untuk sempadan bawah pula ialah had atas kelas sebelumnya tambah dengan had bawah kelas tu, lepas tu bahagi 2. Dan sempadan atas pula kita ambil jumlah had atas kelas itu tambah dengan had bawah kelas lepasnya dan kemudian bahagi 2. Sekarang kita perhatikan contoh 1 dalam buku teks. Set data di sebelah menunjukkan tinggi kepada CM yang terhampir bagi sekumpulan murid tingkatan 5. Jadi ini set data yang telah diberi. Bahagian A, tentukan selang kelas yang sesuai supaya bilangan kelas menjadi 6. Baik, kita tengok untuk bahagian A nak tentukan selang kelas. Jadi, kita rujuk kepada rumus ni iaitu kita ambil saiz selang kelas dengan ambil sama dengan beza nilai terbesar dengan nilai terkecil, kemudian bahagi dengan bilangan kelas. Okey, rujuk kepada jadual yang telah diberi, nilai yang terbesar dalam data ini ialah 173 dan untuk nilai yang terkecil pula ialah, kalau kamu perhatikan, ialah 145. Okey, baik. Jadi berdasarkan kedua-dua nilai terkecil dan terbesar ini, dapatlah kita hitungkan saiz selang kelas. So saiz selang kelas sama dengan ambil nilai terbesar tolak dengan nilai terkecil, kemudian bahagi dengan bilangan kelas yang dikehendaki, iaitu 6. Jadi kalau kita bagi, kamu akan dapat 4.7. Okey, baik. Jadi untuk selang kelas ini, kalau kamu perhatikan, sebab nilai data yang kita bincang adalah dalam integer, maka saiz selang kelas yang kita nak tulis pun mesti bundar kepada integer. Okey, iaitu lebih kurang sama dengan 5. Jadi dari sini kita dapat tentukan selang kelas yang sesuai ialah kamu boleh mula daripada nilai yang paling kecil iaitu 145 sehingga 149. Kalau kamu perhatikan, mengapa walaupunnya kita sebut saiznya 5 tapi cikgu tulis hanya 149 sahaja? Sebab ini bermaksud dia merangkumi 145, 146, 147, 148 dan 149. Jadi kesemuanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Okey, jadi itu yang dikatakan selang kelasnya ialah 5. Jadi semasa kita nak tambah dengan nilai yang paling kecil di sini, kena tambah 4 saja, iaitu kurang 1 unit daripada saiz selang kelas. Okey, jadi yang seterusnya ialah 150 sehingga 154 diikuti dengan 155 hingga 159, 160 hingga 164 dan 165 hingga 169, lepas tu 170 hingga 174. Jadi semasa kita tuliskan selang kelas, kena pastikan kelas pertama mesti merangkumi nilai data yang paling kecil. Dan untuk kelas yang terakhir yang kita dapat, mestilah boleh masukkan nilai data yang paling besar. Okey, jadi kalau kita bilang sekali lagi, kesemuanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 selang kelas.
Okey, seterusnya bahagian B, bina jadual kekerapan berdasarkan maklumat di A. Seterusnya, lengkapkan jadual kekerapan tersebut dengan had bawah, had atas, titik tengah, sempadan bawah dan sempadan atas. Jadi, cikgu dah sediakan jadual di sini. So, untuk bahagian tinggi ini, kita masukkan selang-selang kelas yang telah kita dapat dari bahagian A tadi. Seterusnya untuk kekerapan, cikgu harap kamu masih ingat, kamu dah belajar semasa mendengar rendah, iaitu guna kaedah gundalan kalau kamu nak. Contohnya, okey, kamu perhatikan kepada jadual di atas. Okey, 153 terletak pada selang kelas yang kedua. Jadi kita buat satu tanda. 158 pula di sini. 145 pula pada kelas yang pertama. 166 kelas yang kelima, seterusnya 158, 168, 161, 150, 163, 173 kelas yang terakhir, 163, 165, 158, 152, 148, 157, 162, 156, 155, 164. Okey. Jadi dapatlah dalam bentuk gundalan. Lepas tu kita tuliskan angka dia. So 2, 3, 6, 5, 3, 1. Selepas kamu dah siapkan bahagian kekerapan, yang bahagian gundalan ni bolehlah kamu padamkan. Okey, sekarang kita tengok pula had bawah. Had bawah, kamu rujuk kepada setiap kelas, kita ambil nilai yang terkecil. Okey, jadi untuk kelas pertama ni, had bawahnya nilai terkecil ialah 145. Hanya salin sahaja. Lepas tu, nilai yang terkecil untuk kelas kedua ialah 150. Okay, nilai yang ketiga 155, 160, 165 dan 170. Seterusnya untuk had atas pula, kamu rujuk kepada nilai yang paling besar, yang terbesar untuk setiap kelas. Jadi untuk kelas pertama nilai terbesarnya ialah 149, 154, 159, 164, 169, 174. Okey, seterusnya untuk titik tengah, kamu kena buat perhitungan sikit, iaitu kita ambil had bawah tambah dengan had atas, lepas tu bahagi 2. Okey, jadi cikgu cuma tunjuk satu saja contoh di sini. Ya, jadi itu ialah titik tengah. So, dapatlah 147. Jadi, untuk kelas kedua, kamu guna nilai 150 tambah dengan 154. Lepas tu bahagi 2, maka dapatlah 152. Untuk kelas yang ketiga pula, 157, 162, 167 diikuti dengan 172. Baik, seterusnya kita akan perhatikan macam mana kita nak dapatkan nilai sempadan bawah dan juga sempadan atas. Jadi untuk perhitungan ini, sebelum itu cikgu tunjukkan secara rajah, ya. Okey, jadi cikgu nak kamu rujuk kepada 3 selang kelas yang cikgu dah lukis di sini. 145 kelas pertama, 145 hingga 149, kelas kedua dan kelas ketiga. Kamu akan perhatikan antara kelas pertama dengan kelas kedua akan terdapatnya satu gap ataupun selang. Begitu juga dengan kelas kedua dan kelas ketiga. Ada juga satu selang di sini. Jadi ini seolah-olah setiap rumah banglo. Okey. Jadi untuk ini kita akan adakan sempadan yang dikatakan sebagai pagar rumah. Okey. Baik. Jadi kalau kamu perhatikan di sini, pagar rumah inilah yang kita katakan sebagai nilai-nilai sempadan. Okey. Baik. Jadi bila berlakunya sempadan bawah ataupun sempadan atas, sekarang cikgu nak kamu rujuk kepada kelas yang kedua, yang tengah ini. Okey. Jadi untuk pagar di sebelah kirinya kita katakannya
ia sebagai sempadan bawah baginya. Untuk pagar di sebelah kanannya, kita katakannya ia merupakan sempadan atas untuknya. Dan untuk pemilihan pagar ini, dia mestilah dibina tengah-tengah antara 149 hingga 150 ke sebelah kiri sini. Kalau di sebelah kanan, sempadan ini mestilah duduk tengah-tengah antara 154 dan 155. Jadi untuk sempadan bawah bagi kelas yang kedua ini, kamu perhatikan, kamu kena ambil 149 tambah dengan 150, lepas tu bahagi 2. Maka dapatlah 149.5. Okey, manakala untuk kelas sempadan atas pula, kalau kamu perhatikan, kamu kena ambil 154 tambah dengan 155, lepas tu bahagi 2. Jadi dapatlah 154.5. Okey, jadi sekarang kamu perhatikan untuk kelas pertama pula, dia kongsi sempadan sama dengan kelas yang kedua, iaitu nilai sempadan bawahnya ialah 149.5. Tapi sebab sekarang sempadan ini terletak di sebelah kanan dia, jadi kita katakan dia sebagai sempadan atas bagi kelas ini. Maka nilai sempadan atasnya ialah 149.5. Untuk kelas yang ketiga pula, kalau kamu perhatikan, sempadan atas bagi kelas tengah ini adalah sama dengan sempadan bawah baginya. Jadi nilai sempadan bawah untuk kelas ketiga ialah 154.5. Okey. Jadi kalau kamu perhatikan, dia sebenarnya sama nilai. Sama nilai saja sempadan atas dengan sempadan bawah kelas yang seterusnya. Baik, jadi ini perhitungan secara, kita tengok secara grafik. Sekarang cikgu nak tunjukkan secara perhitungan terus dengan merujuk kepada had atas dan had bawah. Jadi kalau kamu rujuk kelas pertama, kita ambil had atas dan juga had bawah untuk dapat perhitungan bagi sempadan atas, iaitu 149 tambah dengan 150, lepas tu bahagi 2. Jadi dapatlah nilai ini. Okey. Jadi cikgu tuliskan di sini. Di sebelah kanan, 149 tambah 150 bahagi 2. Okey, so dapatlah nilai sempadan atas. Okey, jadi untuk perhitungan yang seterusnya juga sama. Kamu perhatikan, kamu ambil 154 tambah dengan 155, lepas tu bagi 2. Maka dapatlah 154.5. Okey. Jadi selepas dapatkannya, tak perlu lagi nak buat perhitungan. Kamu rujuk kepada setiap had, nilai had dan juga setiap sempadan atas. 149 sebenarnya tambah 0.5 sahaja kepada sempadan atas dia. Jadi kamu boleh rujuk terus kepada had atas dengan tambahkan 0.5 kepada setiap nilai had atas itu. Okey, seterusnya barulah kita tarik ke bawah untuk dapatkan nilai sempadan bawah. Okey, jadi untuk sempadan bawah yang pertama, nilainya ialah 144.5. Okey, jadi macam mana kamu nak semak? Antara salah satu kaedahnya, kamu boleh rujuk kepada nilai had bawah. Contohnya had bawah yang kedua, untuk kelas yang kedua 150. Sempadan bawahnya 149.5, iaitu kurang sebanyak 0.5. Jadi untuk kelas pertama juga sama, kita kurangkan 0.5 daripada 145. So dapatlah 144.5. Okey, satu maklumat tambahan di sini yang cikgu nak bincangkan, iaitu berkaitan dengan saiz selang kelas. So untuk selang kelas, kamu boleh ambil nilai sempadan atas tolak dengan sempadan bawah, maka dapatlah saiz selang kelas. Ataupun ambil had bawah tolak dengan had bawah yang berurutan, dan juga had atas tolak dengan had atas. Ambil nilai besar tolak yang kecil. Okey, jadi ini saja penerangan untuk contoh 1. Sekian, terima kasih.